Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini timbul dan tular fitnah yang luar biasa. Fitnah yang tak boleh ditelan oleh orang. Fitnah yang sudah menjadi seperti bukan dosa lagi. Ramai netizen, sama ada walaunkah, bukan walaunkah, pemimpin-pemimpin negara kah, pembangkang kah, seakan-akan sudah biasa dengan perbuatan fitnah. Sehingga bak kata pepatah, kalau guru kancing berdiri, anak murid kancing berlari. Anak murid seterusnya kencing berlari ganti-ganti. Itu yang berlaku di dalam Malaysia pada waktu ini. Lebih menerukkan lagi keadaan ialah apabila ramai penyokong-penyokong di mana-mana belah pihak mula bertikam lidah tentang fitnah. Fitnah yang sudah sah fitnah dijadikan seperti cerita benar pula. Cerita benar pula dijadikan cerita fitnah. Hari ini tersebar kononnya tabung haji ditakbir oleh orang yang bukan Islam. Yang mengejutkan kita, ramai pula yang percaya. Fitnah seperti itu sengaja diwar-warkan kerana fitnah yang popular dan mudah untuk diterima ataupun disebarkan. Hari ini beritanya, ini kebenarannya. Sebenarnya tabung haji ditakbir urus 100% bumi putra Muslim. Kalau ada tersebar di luar sana menyatakan kononnya tabung haji ditakbir urus bukan oleh bumi putra Islam, ada bukan bumi putra Islam, itu fitnah. Dan saya mohonlah semua rakyat Malaysia jangan percaya dengan fitnah itu. Takut nanti kena jatuh fitnah pula pada diri sendiri dan mungkin anda akan terkena dosa fitnah. Tapi sebelum itu izinkan suruh saya untuk kongsikan ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah dan bodoh, kita tidak sembuh dari semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita supaya bijaksana. Terapi imun ini bertindak seperti seorang guru yang mengajar mendidik imun badan kita bukan sekadar kuat dan bijaksana, tetapi juga supaya seimbang untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM dan juga halal. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tabung haji ditakbir urus sepenuhnya oleh pasukan pengurusan Bumi Putra Muslim yang komited memperkukuh kedudukan institusi simpanan keuangan Islam itu. Menerusi kenyataan di Facebook rasmi TH, pasukan mereka memastikan strategi operasi dan penjenamaan kekal relevan serta membantu umat Islam menabung secara konsisten demi persiapan menunaikan ibadah haji. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutifnya, Mustaqim Muhammad, dilapor berkata, kos mengerjakan haji kian meningkat tetapi kadar simpanan pun deposit tidak berkembang dan kebanyakan pendeposit tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk mengerjakan ibadat haji. Bagi menangani masalah ini, tabung haji sedang melaksanakan inisiatif penjenamaan untuk memperkasakan tabung haji sebagai institusi simpanan Islam. Pilihan di mana umat Islam kekal menabung secara sistematik dan konsisten, katanya. Mustaqim berkata, bagi mencapai matlamat penjenamaan itu, tabung haji memerlukan kepakaran teknikal yang bersesuaian dan amalan itu adalah sama seperti contoh-contoh daripada sejarah Islam. Pengurusan tabung haji dan urusan ibadat haji tetap dikendalikan oleh pasukan pengurusan yang 100% bumi putra Muslim. Tetapi pelbagai sokongan teknikal diperlukan bagi inisiatif penjenamaan yang kompleks ini dan dibekalkan oleh konsortium yang dibentuk oleh tabung haji, katanya.
Mustaqim berkata tabung haji perlu menjadi sebuah institusi simpanan yang berpaksikan pelanggan dan ini memerlukan evolusi strategi, operasi dan jenama yang relevan, efektif dan bersesuaian dengan perubahan demografi yang dinamik. Sehubungan itu, TH menasihati orang ramai supaya tidak mempercayai sebarang maklumat yang tidak disampaikan kesahihan sumbernya dan mengikuti saluran media rasmi, sosial rasmi tabung haji untuk mendapatkan info tepat dan sahih. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya netizen sendiri yang mencari identiti anak bekas Perdana Menteri yang ditangkap berkait dengan kes dadah di Kuala Lumpur semalam. Dalam kes itu, tangkapan itu, seorang lelaki berusia 20-an yang juga merupakan anak bekas Perdana Menteri dikatakan memiliki barang terlarang yaitu dadah. Yang membuatkan ramai netizen jadi bengang ataupun jadi marah ialah sudah hampir 24 jam sejak pendedahan dan pengesahan anak bekas pemimpin negara itu ditahan. Tetapi sehingga kini belum ada nama disahkan atau belum ada nama yang didedahkan betul-betul pemilik kepada ataupun individu sebenar. Mereka tertanya-tanya, apa sebabnya nama pesalah ataupun nama anak bekas Perdana Menteri itu masih belum didedahkan. Dalam page Siakap Keli di Facebook, apabila page Siakap Keli ini, satu page yang sangat terkenal, mendedahkan bahawa anak bekas pemimpin negara ditahan, polis menemukan dadah dalam kereta, pelbagai reaksi daripada netizen dilontarkan dalam ruangan komen sehingga lebih kurang dalam menghampiri 15,000 komen. Banyak. 80% daripada komen itu bertanya satu soalan. Kenapa berlaku double standard, kata mereka. Mereka maksudkan ialah kenapa kalau orang biasa nama kepada pesalah itu cepat sangat disiarkan. Tetapi kenapa anak bekas Perdana Menteri ini masih belum didedahkan lagi menurut netizen dalam ruangan komen di Facebook Siap Keli. Mereka juga cuba menyindir, adakah anak kepada bekas Perdana Menteri ini sudah memiliki peguam pro bono? Itulah yang mereka sindir. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen dalam ruangan Facebook page ini memberikan clue yang jelas. Kata mereka, Perdana Menteri yang ada di Malaysia ini bukan ramai pun. Mereka mengaitkan ataupun mengambil clue usia pesalah tersebut. Mereka tahu seorang lelaki berusia 20-an dan daripada tinggal di Kuala Lumpur. Maknanya, kata mereka, pasti Perdana Menteri itu adalah antara yang paling muda. Kalau Perdana Menteri Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri Tun Mahathir, tidaklah tepat sama sekali ataupun tidak benar kerana Tun Mahathir, anak-anaknya semuanya sudah berusia lebih daripada 40 tahun dan 50 tahun. Jadi tidak mungkinlah anak Tun Mahathir terlibat. Jika dilihat pula, Anwar memang awal-awal lagi sudah disqualify. Kenapa? Sebab Anwar bukan bekas Perdana Menteri. Dia ialah Perdana Menteri pada waktu ini. Manakala Muhyiddin Yassin pula, kalau kita lihat anak beliau yang paling bungsu sekali sudah berusia lebih daripada 30 tahun. Jadi siapa agak-agaknya? Terpikirlah kita kan, antara Najib atau Ismail Sabri Yaakob. Anak-anak Najib kalau dikaji pun, anak-anaknya juga semuanya lebih daripada 20 tahun umur mereka. Jadi,
Yang menjadi perdebatan netizen ialah keadaan ataupun anak-anak Ismail Sabri Yaakob. Ada yang memberitahu anak-anak Ismail Sabri Yaakob adalah anak-anak yang masih lagi muda. Ada anak-anak Ismail Sabri Yaakob yang menurut, kalau kita lihat dalam Google, kita cari anak-anak Ismail Sabri Yaakob, ada yang berusia belum sampai 30-an. Itulah yang betul-betul menggusarkan kita. Oleh sebab itulah, daripada berita ini, ramailah orang yang mula keluar memberikan kenyataan mereka meluat dengan hal tersebut. Mereka kata bagaimana seorang pemimpin besar, pemimpin nombor 1 Malaysia, mempunyai anak yang ketagihan dadah atau terlibat dengan dadah. Kata mereka, bagaimana nak melancarkan kami anti dadah kalau rumah sendiri juga ada yang mengambil dadah, kata mereka. Mereka tertanya-tanya bagaimana seorang pemimpin utama negara yang bekas Perdana Menteri ini memimpin negara, sedangkan di rumah pun kata mereka ada ambil dadah. Tapi ada juga netizen yang menjawab persoalan itu. Kata mereka, bukan semua anak boleh dididik mengikut kehendak, kata mereka. Ada anak ni sudah habis didikan, dirotan, dimarahi, dikawal dan sebagainya, masih tetap juga kata mereka terpengaruh dengan najis dadah. Tapi ada juga yang menjawab kemudiannya, kata mereka mungkin kerana terlalu mewah atau mungkin hidup mereka terlalu elit, kata mereka lagi. Dan oleh sebab itu mungkin ketinggalan asas agama. Saudara-saudara sekalian, salah seorang daripada komen netizen di Siakap Keli kata, dah tangkap hukumlah, kalau dah bersalah apalagi hukum dan dedahkan. Jangan kecoh. Jangan pula nak ambil perhatian, alih perhatian dari kes-kes yang tertentu, kata beliau. Dia kata, jangan alih perhatian dari kes arwah adik Zara lah, kata beliau. Tak payahlah nak gempak sangat kalau kesudahannya mengecewakan, kata Nur Khairul Lizam. Saudara-saudara sekalian, ada lagi yang kata nasib baik bekas Perdana Menteri. Bayangkan kalau masih lagi Perdana Menteri, anak dah ditangkap, kata beliau. Confirm ada sesuatu yang akan lebih besar berlaku. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang ingin mahu tahu, cepat-cepat tolong berikan nama siapa orang yang terlibat. Mereka mahu supaya kes ini cepat didedahkan. Jangan sampai berminggu-minggu baru diketahui siapa sebenarnya anak bekas pemimpin negara itu. Saudara-saudara sekalian, kita berharap anak-anak pemimpin negara kita semuanya baik-baik, semuanya sihat-sihat, termasuklah bekas Perdana Menteri. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.